Puaka Extra yang korang akan saksikan ditaja oleh Magica Wellness. Aura Magica, jus penjagaan kesihatan seisi keluarga. Selamat menontonnya guys. Okay, Assalamualaikum semua. Kita jumpa sekali lagi dalam Puaka Extra. Bersama saya dengan Ustaz Fad hari ini. Ni hari ni saya pakai cincin Ustaz. Ya, Thanos. Ha? Thanos. Tekno. Okey, cakap pasal cincin ni, kita ada topik kita hari ni. Saya bacakan dulu. Ada pakai rantai ni semua. Wow. Betul lah. Macam rappers. Kan? Betul. Okey, Ustaz. Mari kita teruskan Ustaz sebelum kita ke tempat lain. Okey, salam Ustaz. Atuk saya selalu suka bagi saya cincin untuk hari jadi saya. Dan saya memang rasa macam pelik apabila pakai cincin tu. Ada kawan pernah cakap yang jin boleh berdamping dalam objek seperti cincin ni, keris ataupun tangkal. Betul ke jin boleh berdamping dalam barang-barang macam ini? Sebelum Ustaz jawab, dia cakap jin boleh berdamping. Boleh saya buka dulu Buka dulu sebelum ada yang damping. Ya. Okey, silakan jawab. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang soalan yang pertama tadi tu, ingin saya jawab bahawasanya bila pakai cincin ni sebetulnya di antara sunnah Nabi SAW. Okay. Dan Nabi SAW sendiri memakai cincin ataupun kita panggil sebagai khatam Nabi. Itu termasuk daripada sunnah. Dan ada dua jari yang disunnahkan oleh Nabi SAW ketika memakai cincin, iaitu di jari terakhir dan juga yang kedua adalah jari manis. Okay. Kemudian macam tadi, atuk dia suka berikan ataupun hadiahkan cincin setiap kali hari jadi, ulang tahunnya ataupun birthday-nya. Dia sebetulnya boleh saja, tak ada masalah. Tapi masalah dia di sini adalah apakah dalam cincin tu ada sesuatu ataupun tidak. Jadi kalau cincin ni kadang-kadang ada orang yang isi cincin tu dengan berbagai macam. Ada yang isi sebagai mahabbah ataupun kita panggil sebagai pengasih. Maknanya bila kita pakai, kita akan rasa bahawasanya semua orang cinta dengan kita. Semua orang sayang dengan kita, suka. So sebagai penarik. So untuk tunduk pun sama. Dan ada juga yang untuk membentengi diri. Maknanya bila pakai itu, bila ada orang yang nak slash kita dan lain-lainnya. Macam kebal kan? Kebal. Wow. Pun ada juga berbagai cara dan juga pengisian daripada cincin. Dia bukan hanya cincin sahaja, tapi daripada keris ataupun mungkin daripada kayu-kayuan pun ada juga boleh diisi. Tapi yang biasanya yang mengisi ini adalah orang-orang yang memang memelihara jin. So dia akan letakkan dalam. Dan ada sebahagian orang juga bukan hanya daripada orang pandai, maknanya daripada bomoh sahaja, tapi ada sebahagian orang yang memang dia boleh isikan. Ketika dia belajar beberapa ilmu-ilmu yang mungkin saya tak dapat sebut di sini. Jadi bila dia belajar ilmu tersebut, betul ada selawat Nabi, kemudian ada dengan kata bismillah dan lain-lainnya, tapi dia akan masukkan jin ke dalam ini, kemudian dia akan berikan kepada orang yang memang memerlukan sesuai dengan apa yang dihajatkan. Contohnya kalau dia nak diri dia ni dipandang tinggi oleh orang, dia ada wibawa yang tertentu. Jadi dia akan kasih contohnya keris ni harganya sekian. Contohnya $500. So after that, apa yang awak kena buat, awak kena minyakkan keris ni, contohnya kena minyakkan ataupun kena kasih minyak kasturi, ataupun awak kena asapkan pada malam-malam tertentu. Contohnya dalam Jumaat Kliwon, malam Jumaat Kliwon, biasanya orang-orang Jawa seperti itu, ataupun setiap hari Jumaat yang terakhir dalam setiap bulan. So dia akan minyakkan. Ini semua keluar daripada syariat Islam, tidak diperbolehkan. Ini boleh buka tak? Boleh cabut tak ni? Boleh Cara cabut pun ada teknik macam gini Betul? Wallahualam, saya tak tahu. Saya bukan pendekar. Lupa nak baca bismillah. So ini dia boleh isi seperti ini. So dia akan buka, kemudian dia akan minyakkan. Ataupun dia akan asapkan ataupun berikan minyak kasturi. Seperti itu. Dengan bacaan-bacaan mantra-mantra khusus yang diberikan. Tiba-tiba bila saya buka dah macam rasa macam hang. Macam hang Hang kebun. Hang buah. Okey. Bau wangi. Wangi. Betul. Kan? Dia akan berikan kasturi ataupun minyak untuk diletakkan. Jadi wow. Kan? Terus masuk. Pening. Tak apa Ustaz, saya buangkan.
Okay. So, ramai mungkin ada orang yang simpan benda-benda macam gini. Ya. So, benda-benda pusaka. Boleh tak kita simpan? Kalau ikut apa yang diajarkan oleh guru saya, memang sebaiknya kita buang benda-benda seperti ini. Sebab benda lain, objek lain, dia akan sendiri akan masuk kadang-kadang ataupun dia akan jadikan ini sebagai rumahnya, tempat tinggalnya. Okay. Walaupun kita simpan macam Walaupun perhiasan. perhiasan, sebaiknya kita jangan buang. Sebab dalam rumah, jika ada benda-benda yang berbentuk patung ataupun mungkin daripada anjing, bentuk anjing ataupun bentuk yang satu lagi yang kita panggil sebagai khinzir, maka sebaiknya kita buang daripada rumah tersebut, disebabkan malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah orang-orang yang ada patung-patung dan lain-lain. Kecuali kalau patung-patung yang memang kalau kita bilang macam transformer, kemudian lain-lain yang memang figurines, yang biasanya orang budak-budak untuk main, itu tak masalah. Tapi yang diletakkan begitu saja, sebaiknya kita jangan simpan dalam rumah macam orang-orang patung wayang Islam. kulit. Yes, true. So ini ada tahu cara dia macam mana nak tahu dalam dia ada isi ke tak ada? Ada. Boleh check sekarang? Tak tahu. So contohnya kalau kita ambil cincin seperti ini. So kita ambil cincin, any cincin boleh, tak ada masalah. Kemudian kita genggamkan begini. Okay, genggamkan kuat. Kemudian kita first kali kita akan baca syahadat. Sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu baru kita baca salawat Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita akan bacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Kita baca sebanyak mungkin. Sambil kita genggamkan, sambil kita pejamkan mata. So di sini apa yang diajarkan oleh guru saya juga, bahwasanya bila ada isi, maka dia akan nampak dalam kita punya pemikiran di sini, akan nampak benda yang ada dalam ini. Contohnya seperti itu. Begitu juga dengan keris. So tapi kalau keris kita tak boleh pegang macam ini. Tapi kita kena buka. So kita kena buka, contohnya. Ustaz, buka macam itu, Ustaz, macam ini. Ustaz tak pernah silat Tak. Saya pun tak pernah. Okay. Wangi. Wangi So dia akan pegang macam gini, kemudian kita pegang. Baru kita tutup, kemudian kita akan bacakan. Janganlah. Kenapa? Kalau ini kalau betul-betul ada, kalau betul-betul ada, jadi masalah ni sekarang sebetulnya. Okay, kita tak nak masalah kat sini. So takutnya benda tu dia akan react. So takut di antara staff-staff sini terus boleh terkena. Seriously. Sebab kita akan tahu kan. So benda dia akan keluar dari sini, dia akan masuk ke di antara ini. So dia ganggu lah. So, okay, kalau pasal keris-keris ni dinasihatkan untuk kalau boleh jangan simpan dan buang. Yes. Tapi kalau nak cara buang tu macam mana? Okay, kalau nak buang kita boleh just dispose gitu aja. Macam mana? Dispose. Kat Singapura memang agak susah lah. Tapi kalau Malaysia, just kita boleh buang begitu sahajalah. Kat sungai. Tak sungai, tempat sampah pun boleh, tak ada masalah. Takut orang lain ambil pula kan? Itu masalah dia actually. Tapi kalau nak neutralize, maknanya kita akan kasih dia habis sekali. Yang tahu air rukiah yang tadi kita buat tu? Celupkan dalam tu. Kerisnya? Kerisnya mana dalam baldi. Kalau untuk cincin, kita akan rendamkan selama 3 hari. 3 hari? Dengan air rukiah tu. InsyaAllah neutralize. Maknanya benda kat dalam pun dia akan keluar. So cincin dah boleh pakai. Dah boleh simpan? Kalau keris tetap boleh simpan? Kalau nak simpan sebab dah neutralize lah. But SIC ada but lagi. SIC benda tu kadang-kadang bila dia keluar tapi dia nampak rumah, dia akan masuk. Begitu juga dengan Harry Potter ni lah, sama juga. Ni Harry Potter. Harry Potter dia kirimkan benda ni, dia hantar kat saya. Saya cakap saya nak buat ni kan. Sudah hantar. Sebenarnya dah movie tu print kecil. Yang betulnya besar macam ni. Macam gitu kan. Zam-zam ala kazam. Ni sebenarnya apa ni? Ada orang cakap ini apa? Komando. Tongkat komando. Wallahualam. Untuk apa kata tu macam untuk apa? Macam gang ho gitu Orang cakap ikut macam bila orang cakap, kau ke sini. Jadi orang pun macam ikut dengan cakap ada cincin pun ada seperti itu. Maknanya kita mempunyai wibawa yang bila orang ini orang akan taat dengan kita. Tu samalah segan dengan kita. Benda-benda yang cuma lain. beza benda-benda tersebut. Dia tergantung pada pengisian tu di awal. Alright. So cakap pasal cincin ni, Ni siapa punya adalah staff kat sini. Dia punya asal mengganggu juga ni kalau boleh buang. Okay, jangan ganggu kita tengah buat show. Okay. Yang cincin ni pula dah neutralize, lepas tu boleh pakai kan? Pun sama juga tak? Nanti benda-benda lain termasuk ke apa? Yes, sama juga. Dia terpulang pada masing-masing, terpulang pada cara menjaga cincin tersebut. Yes. Tapi best tu kalau boleh macam keris-keris ini buang-buanglah. Tapi kalau ini jadikan sebagai sunnah Nabi SAW, pakai dipersilakan. Macam perhiasan, macam tak kira apa-apa
Okey, tu dia. Kalau mungkin ada yang kat rumah macam risau nak pasal cincin, pasal keris, harap-harap dah dapat penjelasan daripada Ustaz. Dan Ustaz, ni satu lagi Ustaz, ada orang pun tanya. Okey, dah jawab. Dah jawab Tak boleh simpan keris. Kalau boleh, kita buang saja. Ni, satu ni. Saya ada arwah nenek, okey, yang beragama Kristian, yang baru saja meninggal, tapi saya sekeluarga Muslim. Okey. Dia mempunyai rantai cross. Saya buka dulu. Termasuk dalam tu sekali. Cincin, terlupa pula benda ni. Melekat je, jangan Dia mempunyai rantai cross yang sangat sentimental bagi dia, dan selama ini ayah saya simpan rantai tu dalam almari. Bolehkah kita simpan barang-barang peninggalan seorang ahli keluarga yang kafir? Untuk simpan barang-barangnya terpulang pada diri masing-masing. Tapi kalau boleh, kalau ada macam tadi, ada cross ataupun apa-apa sahaja yang ada mengandungi syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaiknya kita buang. Tapi macam tadi, dia punya cross dia, you nak buang, buang. Tapi dia punya tali dia tu, kalau you nak simpan sebagai kenang-kenangan. Rosemary. Is it rosary? Apa? Panggil apa? Rose. Yang macam tasbih dia tu lah. Itu you boleh simpan lah. Boleh simpan. Tak ada masalah. Dia tak macam ada sebagian agama yang tak boleh simpan apa sahaja yang daripada peninggalan tu kan. Walaupun dia sentimental pun, kita tetap kena let go. Yes, true. Betul, yang kalau mengandungi syirik. Yang macam cross tu semua. Macam cross ni semua. Tapi kalau tak, boleh simpan. Boleh simpan sebagai kenang-kenangan. So saya tak tahulah bila Ustaz cakap gini, saya pun terfikir kalau daripada awak buang macam itu, lebih baik kasih kepada kawan-kawan yang beragama Kristian macam hadiahkan. Boleh? Sebaiknya jangan juga. Jangan juga. Jangan juga. Tak boleh juga. Kita membantu orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang syirik. Okey. Buang je lah sebab dalam hadis Nabi SAW katakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa sahaja yang membantu orang melakukan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut sebagaimana orang tu mendapatkan kebaikan, maknanya dapatkan pahala. Dia akan dapat pahala dulu. Begitu juga dan sebaliknya. Siapa sahaja yang membantu orang lain untuk melakukan maksiat, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia tu dapat dosa, orang yang berikan pun akan dapatkan dosa. Itu dia. Jadi guys, ingat sekali lagi, kalau benda gini kita boleh simpan dah. Boleh simpan tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa lah. Tak apa-apa lah. Tapi yang keris ni macam mana pun, ada tak ada dan di neutralize, kena sebaiknya buang lah. Tapi pun kat Singapura ni pun susah juga kalau nak simpan benda-benda macam ni kan. Dan yang cincin ni pula, kita boleh neutralize it. Yes. Kita boleh gunakan sebagai perhiasan sahaja. Dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Yes. Dan kau boleh jangan fikir macam-macam. Sama juga dengan rantai ni. Sama juga kalau ada isi. Ada. Okey, itu saja diharapkan. Bangun. Okey, itu Ustaz dah bangun. Okey, itu dia penerangan untuk episod kali ini. Dan diharapkan sikit sebanyak dapat informasi penjelasan daripada Ustaz pencerahan kata orang tu. Dan baiklah, kita ingin ucapkan terima kasih kepada sponsor makanan kita tadi. Siapa? Tu dia. Siapa tu? Sus Cooking 18. Sedap pulut kuning tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada pihak penaja kita, iaitu siapa? Magica Wellness. Kita jumpa minggu depan dalam Puaka Extra. Puaka Extra tadi taja oleh Magica Wellness. Oral Magica, jus penjagaan kesihatan seisi keluarga. Jumpa lagi di next episode ya guys.